Okey, sifat ma'ani. Ada berapa sifat? Ada 7 sifat. Patutnya bawa angka 1 dia. 1 sampai angka 7. Okey. Yang pertama qudrat. Qudrat terjemah mana pekuasa. Apa makna pekuasa? Bukan mana berkuasa. Mana berkuasa tak mau. Kalau makna pekuasa, kita nak cerita sifat yang satu sifat yang maujud tadi. Macam ni saya ni. Ni sekarang saya boleh tolak meja ni. Bermakna ada tak sifat pekuasa saya? Jadi sifat pekuasa tu mana satu sifat yang ada yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri saya. Saya bercakap, perkata. Satu sifat yang Allah Ta'ala letakkan pada anak tekak saya ni. Dengan adanya sifat tersebut, saya boleh bercakap. Kalau sifat perkata ni tak ada pada anak tekak saya tak boleh nak bercakap. Saya boleh bercakap sebab ada sifat perkata pada anak tekak saya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat berkuasa. Dengan adanya sifat berkuasa, Allah Taala berkuasa menjadikan makhluk. Kalau berkuasa itu kena atas ta'aluk. Bahasa dia, kalau berkuasa itu kena atas ta'aluk sifat. Catat dulu. Ta'aluk sifat. Tapi kalau terjemah makna yang berkuasa. Kalau yang berkuasa itu kena atas zat. Tiga kalimat yang berbeza ya. Kalau berkuasa itu kena atas sifat. Kalau berkuasa itu kena atas ta'aluk atau kerja sifat. Kalau tambah yang berkuasa itu kena atas zat yang bersifat dengan berkuasa. Lain makna. Bila kita mengajar, kita tengok ibarat kita kitab Allah. Faham? Ini cara lama mengaji cara pondok. Orang sekarang tak mau cerita dah macam ni. Apa mana sakit kepala dia kata. Nak bagi beza. Yang mana sifat, yang mana zat, yang mana ta'aluk. Terbeza dah di antara tiga ni? Dah terbeza dah. Okey, jadi mana perkuasa? Apa maksud perkuasa? Satu sifat yang maujud, yang tak bercerai tanggal daripada zat. Dengan sifat tersebut Allah Ta'ala mengadakan tiap-tiap sesuatu. Ini kena catat sendiri. Saya ulang sekali lagi. Apa makna perkuasa? Satu sifat yang maujud. Satu sifat yang maujud, yang tak bercerai tanggal daripada zat, yang dengan sifat tersebut Allah Ta'ala mengadakan atau meniadakan. Mengada atau meniadakan. Okay? Itu orang panggil nanti mengaji dalam kitab-kitab yang besar. Dia ta'aluk taksir, dia pecah pada berapa. Hari ini saya tak akan cerita ta'aluk. Memang tak sempat. Kalau ada peluang kita mengaji kitab yang lain, saya akan cerita. Ta'aluk dia ta'aluk taksir. Okey. Saya ulang sekali lagi, mungkin ada tak ada catat. Qudrat, apa makna bila orang tanya qudrat? Qudrat itu benda apa? Satu sifat yang maujud, yang tak bercerai tanggal daripada zat, yang dengan sifat tersebut Allah Ta'ala mengadakan atau meniadakan. Itu tarifnya. Jadi Allah Ta'ala mengadakan sesuatu. Kerana apa? Kenapa Allah Ta'ala mengadakan sesuatu? Kerana adanya sifat berkuasa pada zat Allah Ta'ala. Oke, habis. Yang kedua iradat. Tadi kalau kita kata wajib, lawan dia mana sifat dia berkuasa, lawan dia tengok. Nombor 7 lemah. Allah Ta'ala tu lemah. Itu mustahil. Mustahil lah. Kita masuk pula yang ke-8. Iradah. Apa makna iradah? Berkehendak. Apa maksud berkehendak? Ini catat sendiri. Dia macam tadi juga. Satu sifat yang maujud, yang tak bercerai tanggal dengan zat Allah Ta'ala, yang dengan sifat tersebut Allah Ta'ala menentukan tiap-tiap sesuatu. Beza. Yang dengan sifat tersebut Allah Ta'ala menentukan. Macam mana Allah Ta'ala menentukan? Kalau Allah Ta'ala tentukan dengan sifat iradat Allah Ta'ala, kita ni duduk di kulim, dia kata, tinggal tempat lain. Kalau kita ada dalam masjid, tinggal di rumah. Di rumah kita tak ada ni. Sebab apa? Sebab kita berada di masjid.
Kalau Allah Ta'ala jadikan kita orang senang, tinggal susah. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita ni mulia, tinggal hina. Dan salah satu pasti ada tak? Dengan apa Allah Ta'ala menentukan kita ni pandai ke, bodoh ke, mulia ke, hina ke, kerja apa kita nak dunia? Dengan sifat iradat Allah Ta'ala. Kerja iradat apa kerja iradat? Takhsis. Takhsis apa? Tentu. Menentukan. Salah satu pasti ada. Ini semua ada perjalanan kehidupan masing-masing. Betul tak? Ada dah perjalanan kehidupan kita. Sebab itu kita nak bagi sama dengan orang lain. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala dah tentukan perjalanan kehidupan kita. Masing-masing kita. Okay? Lawan dia apa lawan dia? Lawan dia benci ataupun terpaksa. Benci, maksud kata benci ni mana terpaksa. Allah Ta'ala buat sesuatu atas jalan terpaksa. Saya nak sentuh sikit ya masalah terpaksa ni. Masalah tabiat. Dia ada nanti kita belajar masalah illat, masalah tabiat, masalah lupa, lalai. Saya nak sentuh masalah tabiat. Ini yang banyak silap orang-orang kita. Macam mana silap? Pisau boleh memberi bekas tak? Pisau memutuskan tak? Pisau tak memutuskan. Racun mematikan tak? Racun tak mematikan. Api menghanguskan tak? Api tak menghanguskan. Adat ya. Adat api menghanguskan. Pisau adat dia memutuskan. Apa tadi? Nasi adat dia mengenyangkan. Ubat adat dia menyembuhkan. Itu hukum adat. Adapun aqadah bukan. Hakikat tembus, hangus, putus, mati. Itu iradat Allah Ta'ala. Jangan i'tiqad, oh nasi ni mengenyangkan, oh ubat ni, aku bergantung atas ubat ni lah. Ni kebanyakan orang kita. Aku bergantung atas ubat ni lah. Kalau tak ada ubat ni mati aku, dia kata. Allahu Akbar. Cakap tu cakap batal syahadah. Cakap batal syahadah. Contoh, dah kita kata i'tiqad, pisau apa? Pisau tak mematikan. Kalau macam tu nak tikam perut aku. Boleh? Kalau aku nak tikam dia kata, i'tiqad pisau tak matikan, aku tikam. Kita kena jawab apa? Kita kena jawab. Racun tak matikan, dia letak racun segelas. Nah, minum racun ni. Kita kena jawab, hari ni kalau Allah Ta'ala izinkan, aku bergerak, hang tikam, aku bergerak. Kalau Allah Ta'ala kehendaki aku tak bergerak. Pisau kena badan aku. Kalau kena badan aku pun tak tentu lagi tembus. Kalau Allah Ta'ala izin kata kena, tembus. Kalau Allah Ta'ala kata tak tembus, tetap tak tembus. Racun, kalau Allah Ta'ala izinkan, dia kata, Allah Ta'ala kata hari ni kita i'tiqad racun tak memberi bekas. Tapi kalau Allah Ta'ala izinkan bergerak, tangan kita ambil racun, minum, kita ambil. Sebab itu kehendak Allah Ta'ala. Minum pun tak tentu lagi nak mati. Kalau Allah Ta'ala kata minumlah segelas tapi tak mati, tak mati. Kalau Allah Ta'ala kata mati, itu ketentuan Allah Ta'ala. Saya nak ajar i'tiqad. Bukan saya suruh minum racun, balik ni pakai minum racun seseorang. Bukan macam tu. Suruh i'tiqad dalam hati kita. Jangan i'tiqad benda ni boleh memberi bekas. Pisau, parang, peluru. Tapi kalau orang kenapa bila orang tembak kita menyerap? Dah Allah Ta'ala kehendaki saya menyeraplah saya. Kalau Allah Ta'ala tak kehendaki, tegak badan. Tegaklah. Kena. Itu pun tak tentu lagi. Semua biiradatillah tak? Semua segala yang berlaku dengan iradat Allah Ta'ala tak? Dengan iradat Allah Ta'ala. Banyak kadang-kadang orang ni i'tiqad apa dia? Dia tak yakin dalam hidup dia. So tak yakin dalam hidup kita, masalah anak-anak kita. Saya dulu kecil-kecil ada orang saya tak biasa ngaji sekolah menengah. Saya habis sekolah rendah terus ngaji sekolah agama. SRP pun tak ada. Dulu SRP kan. Orang kata apa? Orang kata, nak kerja apa besar ni? Nak makan gaji macam mana? Nak kerja apa? Nak makan apa? Dia kata. Allahu Akbar. Adakah sijil yang menjamin kehidupan kita ataupun iradat Allah Ta'ala yang menentukan kita hidup di atas dunia ni? Itu semua cakap batas syahadah. Nak ngajikan anak sampai PhD pun ngajikanlah. Tak kisah. Saya bukan larang. Tapi yang i'tiqad, kalau tak ada anak aku sijil ni, anak aku nak makan apa ni? Macam mana dia nak bekerja? Yang tu yang tak mau ya. Kita nak sekolahkan anak kita, tak kisah. Saya tak larang pun. Islam pun tak larang. Nak buat-buatlah.
Yang i'tiqad tu yang tak mau. Banyak ada orang i'tiqad macam ni. Oh, ubat ni lah dia kata. Aku ubat ni ha, kalau aku bersandar atas ubat ni dia kata. Ha. Kalau bersandar bergantung atas ubat ni, semua bahasa-bahasa kah? Bahasa batal syahadah orang. Nak makan-makanlah, jangan i'tiqad. Yang kita makan ubat atas nama syariat dia sahaja. Atas nama syariat, Nabi kata kalau kamu sakit, berubat. Kita makanlah ubat. Tapi jangan i'tiqad ubat yang menyembuhkan. Habis sembuh kita, iradat Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala kita sembuh dengan sebab makan ubat. Sembuhlah kita. Beribu-ribu makan ubat dah habis dah duit. Allah Ta'ala kata tak sembuh, tetap tak sembuh. Betul tak? Yang tu kena faham. Yang ni kebanyakan orang kita i'tiqad. Orang panggil berpegang dengan tabiat, berpegang dengan zat, diri benda, nasi yang mengenyangkan, air yang menghilangkan dahaga, api yang menghanguskan, ubat yang menyembuhkan, pisau yang memutuskan. Tak boleh. Kita i'tiqad semua tak boleh buat kerja apa pun, melainkan dengan iradat Allah Ta'ala. Tapi adat dia, ya, adat dia, pisau yang memutuskan, racun yang mematikan, ubat yang menyembuhkan, itu adat. Bagi beza di antara hukum adat dengan hukum akal. Itu yang kena belajar, yang mana hukum adat, yang mana hukum akal. Yang ni hukum adat kita tak boleh tak belajar, hukum akal tak belajar, pakai sama rata saja kita hukum. Kadang-kadang kalam-kalam ni kalam batal syahadah ni. Okey, jadi insya-Allah 12:30